Banyak isu sekarang ni makin panas bila tentera Laut Cina dengan selamba masuk perairan negara lain. Dorang tak takut langsung sebab dia tahu dia negara besar dan kuat. Negara-negara kecil ni pula mesti fikir 2-3 kali nak lawan balik sebab tak mungkin berani serang China macam tu je. Okey, Min nak cerita sikit pasal ada satu pulau yang menjadi rebut oleh negara-negara Asia ni. Pulau apa dan kenapa? Jom ikuti perkongsian kami. Kepulauan Spratly ini memang salah satu topik paling hangat di Asia Tenggara. Malah boleh kata sampai ke peringkat dunia. Ceritanya bermula dengan kedudukan Kepulauan Spratly yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Satu kawasan yang sangat strategik. Bayangkan, 1/3 daripada semua perdagangan laut dunia melalui kawasan ini. Jadi tak hairanlah kalau negara-negara seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei berlumba-lumba nak tuntut hak ke atas pulau-pulau kecil di situ. Pulau-pulau ni pun tak besar mana, tapi kaya dengan sumber semula jadi, termasuk minyak, gas dan ikan. Masalah mula timbul bila negara-negara tersebut mula sedar bahawa di bawah laut Kepulauan Spratly mungkin ada simpanan minyak dan gas yang besar. Tambah lagi, kawasan ni kaya dengan hasil perikanan yang memang sangat menguntungkan. Jadi, dari dulu lagi, negara-negara jiran ni dah mula buat tuntutan ke atas sebahagian pulau-pulau kecil ini. Tapi yang makin merumitkan keadaan ialah apabila China tampil dengan tuntutan yang agak agresif melalui apa yang dikenali sebagai 9 garis putus-putus atau 9-dash line. Garis imaginer ini menunjukkan China menuntut hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly. Dari masa ke masa, ketegangan makin memuncak. China pun bukan main-main dalam menguatkan tuntutan mereka. Mereka mula membina pulau buatan di atas terumbu karang di sekitar Kepulauan Spratly, malah sampai buat landasan kapal terbang dan kemudahan ketenteraan di situ. Aksi ini menyebabkan negara-negara lain yang turut buat tuntutan seperti Vietnam dan Filipina rasa tak senang duduk. Mereka pun tak nak kalah dan mula memperkuat kehadiran tentera mereka di kawasan itu, terutamanya dengan menghantar kapal perang untuk membuat rondaan. Di sinilah Amerika Syarikat juga mula masuk campur. Walaupun Amerika Syarikat tak ada tuntutan secara langsung di Laut Cina Selatan, mereka turut buat rondaan atas alasan nak pastikan kebebasan pelayaran di perairan antarabangsa. Kapal perang Amerika Serikat sering berlayar di sekitar pulau buatan China sebagai tanda protes terhadap tindakan ekspansi China. Jadi, keadaan semakin tegang dengan kapal perang dari pelbagai negara berkeliaran di perairan ini. Ketegangan ini juga mencetuskan pelbagai insiden kecil yang menyebabkan keadaan makin rumit. Contohnya, pada tahun 2012, berlaku kebuntuan antara Filipina dan China di sekitar Scarborough Shoal, sebuah terumbu karang yang dituntut oleh kedua-dua negara. Kemudian, pada tahun 2014, China memasang pelantar minyak di perairan yang dituntut oleh Vietnam. Situasi ini menyebabkan kapal-kapal dari kedua-dua negara bertembung lebih kerap. Perkara macam tabrakan kapal, tuduh-menuduh, dan saling buat tuntutan wilayah menjadi pemandangan biasa di kawasan ini. Walaupun ada ketegangan ketenteraan, jalur diplomasi masih terus berjalan. Pada tahun 2016, Filipina bawa kes tuntutan ini ke Pengadilan Arbitrase Antarabangsa di The Hague. Hasilnya, mahkamah memutuskan bahawa tuntutan China melalui 9 garis putus-putus tu tak ada asas undang-undang. Tapi China tak peduli dengan keputusan itu dan terus jalankan aktiviti mereka di kawasan tersebut, termasuk memperkuat infrastruktur ketenteraan di pulau-pulau buatan mereka. Negara-negara lain seperti Malaysia dan Brunei pula memilih pendekatan diplomasi yang lebih halus. Mereka lebih suka berunding dengan China atau bekerjasama dalam kerangka ASEAN untuk mencari jalan penyelesaian damai. Jadi, walaupun ada ketegangan, diplomasi masih ada ruang.
Bercakap tentang keadaan sekarang, situasi di Kepulauan Spratly masih tak stabil. China terus membangunkan infrastruktur di pulau-pulau buatan mereka, manakala Vietnam dan Filipina tetap memperkuat tuntutan mereka, sama ada melalui ketenteraan atau diplomasi. Walaupun belum ada peperangan besar, insiden kecil seperti tabrakan kapal atau pertembungan antara kapal nelayan masih kerap berlaku. Amerika Syarikat dan sekutunya seperti Jepun dan Australia juga terus terlibat dengan mengadakan rondaan rutin dan latihan ketenteraan bersama di kawasan ini. Semua pihak nampaknya bersedia kalau diplomasi gagal, kemungkinan konfrontasi ketenteraan yang lebih besar mungkin tak dapat dielakkan. Secara ringkas, perebutan Kepulauan Spratly ini adalah permainan strategi yang kompleks antara pelbagai negara. Di satu sisi ada kepentingan ekonomi seperti minyak dan gas, dan di sisi lain ada kepentingan politik dan ketenteraan untuk menguasai laluan perairan yang sangat strategik ini. Walaupun semua pihak bersetuju bahawa konflik terbuka harus dielakkan, mereka tetap memperkuat kedudukan masing-masing. Siapa yang akhirnya akan memegang kuasa ke atas Kepulauan Spratly masih menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti, tak ada siapa pun yang mahu menyerahkan wilayah ini tanpa pertarungan. Kau rasa kita dah bersedia ke kalau tiba-tiba Perang Dunia Ketiga meletus? Sediakan payung sebelum hujan.